10 orang pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia. Itulah baik-baik kata Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang saya kira semangatnya kata-kata beliau. Assalamualaikum dan selamat sejahtera hadirin sekalian. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Saya, Anis Akilah, selaku moderator perdebatan hari ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan 8 orang ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Dengan ini, dipersilakan saudari di sebelah kanan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anissa, selaku Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sidang. Nama saya Nur Suhaila, selaku Timbalan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Afrika Saira binti Zain Nizam, selaku Menteri 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yashika Ita binti Muhammad Asyidi, selaku Menteri kedua. Selamat sejahtera, nama saya Tarini Anandan, selaku Ketua Pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Anika Ashraf binti Wan Ali, selaku Timbalan Pembangkang. Selamat sejahtera, nama saya Dinesia Najana Pembangkang Nisan, selaku Pembangkang 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Tuan Aida Zahra binti Bakar Siddiq, selaku Pembangkang kedua. Baiklah, tajuk debat kita pada hari ini adalah peperiksaan atas talian versus peperiksaan secara bersemuka. Di sebelah kanan saya akan membahaskan mengenai peperiksaan atas talian, manakala di sebelah kiri saya pula akan mengupaskan mengenai peperiksaan secara bersemuka. Saya mempersilakan setiap ahli debat untuk membentangkan hujah masing-masing. Terima kasih buat Puan Yang di-Pertua Dewan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat bersidang. Sekalung aspirasi buat Puan Yang di-Pertua Dewan, Angkatan Deklarasi Kehakiman yang Bermakutakan Keadilan, barisan pembangkang yang dihormati tetapi tidak sekali-sekali digerungi. Seterusnya, pejuang-pejuang deklarasi kerajaan intelektif serta hadirin Dewan sekalian. Selaku Perdana Menteri, izinkan saya membentangkan usul peperiksaan secara dalam talian dan peperiksaan secara bersemuka. Saya percaya bahawa selepas pembahasan sidang Dewan Yang Mulia ini, usul ini bakal diluluskan. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan. Pertama, izinkan saya menerangkan tajuk usul kita pada hari ini. Peperiksaan dalam talian dan peperiksaan secara bersemuka ini bermaksud dua kaedah yang sering digunakan dalam sektor pendidikan pada masa kini. Menurut Dewan Bahasa Pustaka, peperiksaan ini adalah salah satu ujian yang dilakukan untuk memeriksa tahap pengetahuan seseorang mempunyai berkaitan isu tertentu. Peperiksaan atas talian ini pula bermaksud ujian yang dilakukan secara atas talian ataupun maya yang hanya dilakukan di platform tertentu sahaja dengan menggunakan akses internet. Peperiksaan secara atas talian ini mempunyai banyak kelebihan berbanding peperiksaan secara bersemuka. Pendek kata, usul kerajaan kali ini lebih mudah bahawa peperiksaan secara atas talian ini lebih efektif berbanding yang lain dan berkemungkinan dapat membentuk sebuah masyarakat yang ceria kawan. Saya, selaku Perdana Menteri, telah menjelaskan definisi konsep usul persidangan sebentar tadi. Pihak kerajaan akan tambah dengan hujah-hujah sekukuh Gunung Everest yang teramat sukar untuk digugat oleh pihak pembangkang. 1000 langkah bermula dengan 1 langkah. Strategi kerajaan yang pertama bakal dimulai dengan hujah pertama Timbalan Menteri. Yang berhormat Timbalan Menteri akan meneguhkan kes kerajaan dan menolak definisi yang berhormat Ketua Pembangkang yang pasti tertumpu kepada sisi gelap suatu kebaikan. Sebaliknya mengukuhkan hujah usul kerajaan. Seterusnya, Menteri pertama akan memindaskan hujah pembangkang pertama dan kemudian menampilkan satu hujah bagi memperteguhkan kes kerajaan. Saya tidak nafikan bahawa pembangkang kedua akan menolak dan menyembunyikan kebenaran kes kerajaan, namun hujah yang pastinya bersifat gelas separuh kosong itu mudah diruntuhkan. Dan kes pembangkang berantakan dan punah ranah bagaikan puing-puing debu dalam taufan. Yang berhormat oleh Yang Berhormat Menteri kedua. Dalam sesi pergulungan, kerajaan akan memastikan hujah pembangkang hancur luluh sama sekali, manakala kebenaran usul kerajaan mendapat sokongan padu sidang Dewan Yang Mulia. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, peperiksaan secara dalam talian ini mempunyai banyak kelebihan bagi setiap individu pelajar dan juga pengajar. Sebab itu saya ingin menegaskan buat sekian kalinya bahawa peperiksaan secara dalam talian ini mempunyai lebih banyak impak positif berbanding peperiksaan secara bersemuka.
Saya, Perdana Menteri mohon mengusul. Sistem pendidikan di Malaysia masih menggunakan peperiksaan sebagai medium penilaian utama untuk menilai pencapaian murid. Perkara tersebut dapat dilihat menerusi pelaksanaan beberapa peperiksaan awam dalam sistem pendidikan negara seperti ujian penilaian sekolah rendah UPSR, pentaksiran tingkatan 3 PT3, Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM. Sistem peperiksaan tersebut merupakan satu bentuk penilaian sumatif yang merangkumi aktiviti pengujian dan pengukuran terhadap beberapa unit pembelajaran dalam tempoh 1 semester atau 2 semester. Tujuan peperiksaan fizikal adalah menguji cara pelajar menampilkan bakat dan menggunakan ilmu serta kebolehan mereka yang diperoleh. Selain itu, peperiksaan bukan sekadar mempertikaikan kebolehan pelajar, malah menguji minda pelajar supaya sentiasa cergas berfikir. Peperiksaan fizikal juga merupakan batu lonjatan yang terpenting kepada pelajar kerana peperiksaan memberi pelajar satu pentas yang membolehkan mereka untuk menunjukkan kebolehan mereka secara baik. Terdapat satu artikel yang ibu bapa mengongsikan idea mereka terhadap peperiksaan fizikal, iaitu saya gembira kerana sekolah telah dibuka kepada mereka yang menduduki peperiksaan kerana cara pembelajaran dalam talian kurang berkesan berbanding secara fizikal, katanya. Dan juga prestasi pelajar belum dapat dipastikan akan cemerlang sekiranya masih menggunakan pembelajaran maya. PDP di sekolah membolehkan guru meningkatkan prestasi pelajar dengan cepat dan mengekalkan momentum kefahaman pelajar pada tahap yang tinggi. Dr. Mohan Radhakrishnan, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah Universiti Utara Malaysia juga mengongsi idea beliau terhadap peperiksaan fizikal, iaitu pelajar ke sekolah bukan lagi dianggap cabaran tetapi satu rahmat dalam negara kerana pelaksanaan inisiatif dirancang kerajaan untuk meningkatkan kemahiran dan keberhasilan pelajar adalah kekal, berkesan dan memenuhi matlamat program transformasi pendidikan disasarkan. Akhir sekali adalah dialu-alukan jalinan kerjasama semua pihak berkepentingan mengalahkan pelajar mendapat manfaat ketika berada di sekolah ataupun di universiti demi mencapai keputusan cemerlang. Sekian, terima kasih. Saban hari kita sering mendengar orang menyebut integriti dan boleh dikatakan ungkapan ini terbit dari bibir sepenutur atau paling tidak kita akan menemuinya ketika sedang membaca surat khabar, majalah, buku dan bahan ilmiah lain. Malah di mana saja sering dibuat katakan kurangnya integriti dalam diri seseorang individu. Apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 1985 ialah kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, berpegang kepada prinsip dan sebagainya. Dalam konteks ini, integriti berkait rapat dengan peperiksaan secara bersemuka di mana pelajar lebih amanah dalam menjawab soalan sekiranya dilakukan secara bersemuka. Biarpun nilai integriti perlu diterapkan dalam diri setiap individu, tetapi tidak semuanya akan berbuat yang sedemikian. Kerana peperiksaan secara atas talian dijalankan, pelajar akan melakukan pelbagai penyelewengan seperti berbincang antara satu sama lain melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun membuka nota yang sedia ada bagi mendapatkan jawapan. Penilaian secara bersemuka lebih berkesan di mana setiap hasil kerja pelajar dapat dinilai sekaligus memberi kesan kepada kualiti kerja mereka. Duduk-duduk yang berhormat, peperiksaan secara bersemuka lebih terjamin di mana pelajar dapat meniru memandangkan kedudukan mereka juga disusun mengikut had jarak yang ditetapkan. Malah pengawasan lebih ketat. Buat bertenang yang berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, sila duduk, berikan laluan kepada pihak pembangkang untuk menghabiskan ujian beliau. Terima kasih. Sebagai contoh peperiksaan SPM, seperti yang kita ketahui, pengawasannya yang lebih ketat oleh pengawas peperiksaan di mana sekiranya pelajar ingin ketandas, mereka akan diawasi oleh pengawas kerana khawatir berlaku penyelewengan yang tidak diinginkan. Setakat ini sahaja ujian saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sidang.
Tuan Yang Dipertua yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian di bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang Dipertua, berdirinya saya di sini untuk membidas segala hujah pihak pembangkang kedua. Sebelum saya membidas segala hujah pihak pembangkang kedua, saya ingin mengulangi usul yang hangat diperbahaskan pada hari ini berbunyi peperiksaan mana yang lebih baik adalah peperiksaan secara talian ataupun bersemuka. Baiklah, di sini saya akan membidas hujah yang disampaikan oleh pihak pembangkang kedua. Pembangkang kedua mengatakan bahawa pengawasan bersemuka lebih efektif di mana penilaian secara fizikal lebih berkesan, di mana setiap hasil kerja pelajar dapat dinilai sekaligus memberi kesan kepada kualiti kerja mereka. Peperiksaan secara fizikal lebih terjamin di mana pelajar tidak dapat meniru, memandangkan kedudukan mereka juga disusun mengikut had jarak ditetapkan malah pengawasan yang lebih ketat. Yang berhormat, saya membantah usul ini yang dibentangkan oleh pembangkang kedua kerana peperiksaan dalam talian boleh diuruskan dalam mod pengawasan automatik, iaitu pengawasan jauh, di mana kamera web yang disambungkan ke sistem akan mengambil gambar pelajar untuk peperiksaan dan boleh bertindak sebagai pengawas atau penyedia yang sekali lagi menjimatkan kos dan masa. Ini memastikan pelajar yang sama hadir untuk peperiksaan dan sistem dapat menjejaki pelajar semasa peperiksaan. Manakala dalam peperiksaan berasaskan kertas, terdapat keperluan untuk mengupah pengawas untuk bilangan pelajar yang ditetapkan. Pengawasan jauh dalam talian ialah tindakan mengawas peperiksaan dalam talian dari mana-mana lokasi untuk mengekang tentang laku penyimpang atau kejadian penipuan dan memastikan persekitaran penilaian bebas penipuan. Peperiksaan yang dikawal dari jauh ditadbir oleh pengawas manusia yang berpengalaman, algoritma atau kedua-duanya untuk mengekalkan integriti sebarang proses peperiksaan. Ia responsif, fleksibel, mampan dan cukup berkuasa untuk mengatasi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sebarang gangguan yang tidak dijangka. Majoriti lembaga pendidikan beralih kepada teknologi untuk menyelaraskan proses peperiksaan sambil mereka menambah baik proses penilaian dan menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh peningkatan bilangan pelajar. Bidasan saya sudah berakhir dan tiba masa saya untuk mengukuhkan kes kerajaan. Perdana Menteri mengatakan peperiksaan secara talian lebih efektif daripada peperiksaan secara bermuka. Sekian, terima kasih. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan untuk membendung pandemik COVID-19 menyebabkan institusi pendidikan di negara ini menjalankan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian meskipun pada awalnya ramai belum bersedia sepenuhnya. Ini menyebabkan murid tidak dapat mengikut pembelajaran atas talian kerana akses pada teknologi komunikasi agak terhad. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran home-based learning terhad dibandingkan kaedah F2F. Pelajar terkandas di kolej mungkin mempunyai kelebihan sewaktu PDP dalam talian kerana bahan rujukan seperti buku teks dan nota ada bersama mereka. Namun, pelajar yang berada di rumah terpaksa bergantung sepenuhnya kepada carian maklumat di internet dan nota pensyarah. Ini mewujudkan batasan ilmu dalam kalangan pelajar. Suasana pembelajaran di rumah tidak kondusif, turut menyukarkan pelajar untuk menyertai PDP dalam talian. Ahli keluarga ramai dengan rumah kecil menyebabkan halangan mental kepada pelajar. Maaf, izinkan saya bidas pernyataan pembangkang satu lagi. Kerana kita semua tahu bahawa sekarang zaman IT, jadi banyak kemudahan yang boleh pelajar dan pengajar guna untuk peperiksaan atas talian ini. Peperiksaan berasaskan talian merupakan satu istilah umum yang mengakumi penggunaan komputer dan internet untuk mengukur sesuatu aspek berdasarkan maklumat dan tujuan. Aplikasi seperti Popworth, Quizmaker, Edmodo.com dan lain-lain dapat membantu guru dan pengajar membuat penilaian terhadap pelajar. Dengan penggunaan aplikasi ini, kita dapat mengikut pembangunan era teknologi sekarang. Pelajar juga boleh melaksanakan peperiksaan atau penilaian ini pada bila-bila masa, di mana sahaja mengikut kesesuaian masa murid itu sendiri. Selain itu, dapat menjimatkan masa dan kos seperti pencetakan kertas. Suatu bentuk penilaian yang menggunakan komputer dan akses internet ialah penilaian secara formatif, kuis dan latihan. Penilaian ini amat sesuai kerana penerangan cepat diperolehi dan maklum balas yang cepat memotivasikan pelajar. Hal ini kerana keputusan yang dijana secara automatik untuk membuat refleksi agar dapat menambah baik pencapaian berbanding dengan peperiksaan atau penilaian berasaskan kertas yang memerlukan masa untuk pengajar menanda dan membuat pembincangan semula di dalam kelas. Guru boleh memberi maklum balas dan dengan serta
merta kepada pendataan murid, dan masa yang ada amatlah fleksibel. Bagi mengukuhkan lagi kenyataan saya ini, saya akan silakan pada menteri kedua. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Dewan, rakan-rakan seperjuangan yang berpandangan jauh delegasi kerajaan, barisan pembangkang yang berwawasan, seterusnya sidang perwakilan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Salam perpaduan, salam perdebatan, salam kerukunan bumi Tuhan. Disebabkan oleh COVID-19, sesi pembelajaran dan pengajaran juga turut terkandas. Jadi kerajaan telah mengambil satu inisiatif, iaitu belajar dan mengambil peperiksaan secara atas talian. Banyak kelebihan jika melakukan peperiksaan di atas talian. Antaranya ialah dapat menjimatkan masa dan kos perbelanjaan. Malahan juga ia sangat fleksibel terhadap pengajar dan juga pelajar. Disebabkan oleh kerana kita tidak perlu bergerak ke mana-mana pusat peperiksaan. Walhal zaman kini merupakan zaman IT, jadi ianya bukan perkara yang mudah kepada kita untuk melakukan peperiksaan atas talian. Selain itu, isu tidak dapat hadir semasa peperiksaan bukan lagi menjadi penghalang kerana mereka boleh melakukan peperiksaan di mana-mana sahaja mereka berada ketika itu. Saya duduk yang berhormat, bagi saya habiskan ujangan saya. Contohnya, jika waktu itu mereka pulang ke kampung, jadi mereka boleh melakukan peperiksaan di kampung mereka kerana mereka hanya memerlukan internet dan juga gadget. Ianya menjimatkan kos perbelanjaan kerana mereka tidak perlu lagi membeli peralatan untuk menjawab peperiksaan secara bersemuka. Dan mereka juga hanya perlu menghantar jawapan mereka melalui fail saja kepada pensyarah mereka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf saya mencelah tadi. Saya selaku pembangkang terakhir ingin membahaskan tugas saya. Saya ingin membahaskan tentang menjawab peperiksaan secara dalam talian tadi. Saya merasakan para pelajar perlu menjawab peperiksaan dalam keadaan bersemuka kerana mereka dapat merasakan persekitaran yang sangat kompetitif. Contoh, mereka dapat merasakan persaingan antara satu sama lain. Sama seperti permainan juga, peperiksaan secara bersemuka ini dapat membuatkan para pelajar merasa motivasinya dan serta dorongan daripada antara satu sama lain itu memberikan mereka semangat untuk bekerja keras dan dalam mengulang kaji pelajaran. Setiap tahun, berjuta-juta pelajar di seluruh dunia mengambil peperiksaan dan kebanyakannya mereka perlu bekerja keras dengan lebih inovatif kerana mereka ingin mencapai grade yang terbaik dalam setiap SEM ataupun peperiksaan di sekolah. Oleh itu, peperiksaan secara bersemuka ini dapat menggalakkan mereka untuk memberikan diri mereka yang lebih terbaik pada setiap masa. Seperti peribahasa yang berbunyi, barang yang digengam dia sampai jadi arang. Itu sahaja ujar saya. Terima kasih kepada kedua-dua kumpulan atas ujaran tadi. Sampai di sini sahaja sidang perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Tuan Yang Di-Pertua, bertemu sekali lagi dalam sesi pergulungan kali ini. Dalam sesi pergulungan ini, saya akan memidas hujah-hujah bincang yang telah dikemukakan oleh barisan pembangkang sebentar tadi dan seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Saya akan memidas hujah yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, iaitu tentang sifat amanah seorang pelajar. Di sini pembangkang mengatakan bahawa pelajar boleh membuat penyelewengan dengan membincang antara satu sama lain di laman di media sosial seperti WhatsApp. Di sini kita boleh menghindari perkara ini dengan membuka kamera sentiasa peperiksaan itu sedang dilakukan. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya saya akan merumuskan hujah daripada kerajaan pula yang telah dikemukakan daripada sesi pertama sebentar tadi. Antara hujah kerajaan tentang peperiksaan dalam talian akan makin berkurang risiko peluang dan kebocoran soalan ini kerana tiada kertas fizikal yang boleh hilang semasa proses percetakan dan logistik.
Selain itu, dapat memanfaatkan keselamatan tambahan ialah pemeriksaan boleh menggunakan bank soalan yang memilih soalan secara rawak. Hujah seterusnya, pihak kerajaan pula sistem sistem pemeriksaan dalam talian ialah cara untuk menyematkan kos berskala untuk menukar pemeriksaan tradisional daripada tradisional berasaskan pen dan kertas menjadi dalam media sosial hanya perlu dalam laman web sahaja. Calon boleh hadir untuk pemeriksaan menggunakan mana-mana desktop, komputer riba dan juga tablet. Untuk menyemak imbas, keputusan peperiksaan boleh dijana serta-merta untuk jenis soalan objektif. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tetap mempertahankan usul pada hari ini iaitu peperiksaan secara dalam talian dan peperiksaan secara bersemuka. Jadi berdasarkan rumusan hujah yang mantap yang saya telah nyatakan tadi, saya memohon usul ini diterima oleh Dewan Yang Mulia dengan sebulat suara. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon bercadang. Sekian, terima kasih. Hai sekali, tidak semua orang dilengkapi dengan internet bersambung pantas, Wi-Fi atau mempunyai plan data yang menyokong persekitaran pembelajaran dalam talian. Ramai orang tinggal di kawasan luar bandar di mana perkhidmatan internet berkelajuan tinggi atau Wi-Fi tidak tersedia. Plan data dan plan internet boleh jadi mahal, jadi orang yang mempunyai belanjawan yang ketat cenderung menyimpang dari internet dan plan data telefon yang mahal. Kadang-kala sambungan internet boleh terganggu oleh cuaca buruk dan boleh menyebabkan masalah dengan pengalaman pembelajaran dalam talian anda. Pembelajaran bersemuka di dalam bilik darjah yang sebenar terbukti sebagai alternatif yang lebih baik apabila menjadi seorang pelajar. Walaupun penggunaan teknologi kami semakin meningkat, pembelajaran dalam talian gagal menyediakan pelajar yang serba lengkap yang bersedia untuk dunia sebenar. Dengan meningkatkan interaksi sosial menjadi lebih tersusun dalam jadual anda dan mempelajari cara berinteraksi dengan tokoh berkuasa, pelajar jauh lebih berjaya dalam kerjaya mereka dengan mengakses pilihan baik bilik darjah tradisional. Walau bagaimanapun, apabila semakin banyak peluang pembelajaran dalam talian meningkat, pembelajaran secara bersemuka mungkin akan hilang selama-lamanya. Sekian, terima kasih.